Salam sejahtera kepada Mr. Raju. Kami daripada kumpulan 5 yang terdiri daripada saya, Muhammad Nur Hafiz bin Abdullah, matrik nombor 260067 dan juga Mohana Wani Sangka, matrik nombor 259968. Bagi tugasan satu ini, kami telah memilih Bruce Tuchman sebagai tokoh pilihan kami. Baik, saya akan memulakan perbentangan pada hari ini dengan pengenalan Bruce Tuchman. Pengenalan ataupun latar belakang Bruce Tuchman. Bruce Wayne Tuchman atau lebih dikenali sebagai Bruce Tuchman dilahirkan pada 13 November 1938 di New York, Amerika. Beliau adalah merupakan seorang peneliti psikologi dari Amerika dan terkenal dengan kerja yang telah dilakukannya mengenai subjek dinamik kumpulan. Beliau telah berkhidmat sebagai Profesor Psikologi Pendidikan di salah sebuah Universiti Ohio State, di mana beliau mengasaskan dan mengarahkan pusat pembelajaran Walter E. Dennis dengan misi menyediakan strategi bagi lepasan pelajar menengah dari semua latar belakang untuk memasuki kolej dan mencapai kejayaan dengan cemerlang. Hasilnya itu juga buku teks strategi pembelajaran dan motivasi, iaitu panduan kejayaan anda, telah dikarang bersama Dennis A. Avery dan Dennis R. Smith. Sedikit latar belakang berkenaan dengan pendidikan beliau. Bruce Tuchman telah melanjutkan pelajaran ke Rensselaer Polytechnic Institute pada 1960 dan telah lulus dengan Bachelor of Psychology. Dan seterusnya, beliau telah menyambungkan pelajarannya ke Princeton University pada tahun 1962 untuk lulusan Master Psychology. Dan pada tahun berikutnya juga, beliau telah menyambung pelajaran ke Princeton University pada tahun 1963 dengan PhD Psikologi. Pada tahun 1981, Tuchman telah menyelidik dan membangunkan skala penangguhan 32 item yang mengukur tahap seseorang berlengah-lengah. Secara ringkasnya, teori pembentukan kumpulan Tuchman ini menyediakan rangka kerja yang berguna untuk memahami proses di mana kumpulan muncul dan terus berkembang dari semasa ke semasa. Ia mempunyai pengaruh yang besar dalam konteks untuk tujuan meningkatkan prestasi kumpulan. Bagi membolehkan sesuatu kumpulan itu merealisasikan potensi sepenuhnya, ia mesti melalui fasa membentuk, menyembuh, menorma dan prestasi. Apabila peringkat ini selesai, kumpulan akan mencapai tahap maksimum keberkesanan produktiviti mereka. Baik, seterusnya adalah berkenaan dengan sejarah, teori ataupun model. Teori pembangunan kumpulan pada mulanya disebarkan pada tahun 1965 melalui artikel yang dikarang oleh Bruce Tuchman yang bertajuk Turutan Pembangunan dalam Kumpulan Kecil. Teori Tuchman ini dibangunkan berdasarkan pemerhatiannya sendiri terhadap kumpulan kecil yang berinteraksi dalam pelbagai tetapan. Asas sebagai teori tersebut ialah kajian peribadi Tuchman tentang kumpulan pelajar serta pengalamannya sebagai ahli terapi dan perunding kepada kumpulan organisasi. Teori Tuchman ini asasnya didasarkan pada idea bahawa penciptaan kumpulan adalah proses yang mengambil masa dan pertikaian dan konflik adalah sebahagian normal dan perlu dalam proses itu. Bruce Tuchman telah mencadangkan bahawa adalah penting bagi pemimpin kumpulan untuk memahami fasa-fasa ini yang sedang dilalui oleh kumpulan itu, dan mereka perlu memberikan sokongan untuk kumpulan itu semasa ia bergerak melalui mereka daripada berusaha untuk menghalang atau menyembunyikan perselisihan faham yang berlaku. Teorinya ini dikenali dengan Tuchman Stage of Group Development. Telah diperkenalkan pada tahun 1965 melalui 4 fasa yang awal dan kemudiannya telah disempurnakan pada tahun 1977 menjadi 5 fasa. Beliau telah mengatakan bahawa kumpulan akan melalui 4 fasa pertumbuhan, iaitu yang pertama membentuk, menyerbu, menorma dan prestasi. Dalam disiplin psikologi, pendidikan dan perniagaan, teori Tuchman ini telah digunakan secara meluas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kumpulan muncul.
dan serta bagaimana mereka boleh menjadi lebih produktif dalam satu perkara. Perselisihan pendapat yang wujud dan pertikaian adalah komponen semula jadi dan penting dalam pertumbuhan sesebuah kumpulan. Ahli kumpulan perlu untuk belajar bagaimana untuk menangani dan menyelesaikan sesuatu pertikaian dengan cara yang sihat dan produktif. Teori takmin adalah alat yang membantu untuk meningkatkan kecakapan kumpulan kerana ia mengakui bahawa beberapa fasa pertumbuhan yang dilalui oleh kumpulan dan peranan yang dimainkan oleh pemimpin dalam membantu kumpulan semasa mereka melalui peringkat ini. Takmin 1965. Dalam teori pembentukan takmin, 5 peringkat asas teori takmin, iaitu yang pertama, 4 peringkat asal pada tahun 1965, iaitu peringkat membentuk ataupun forming. Yang kedua, peringkat menyerbu, storming, dan peringkat ketiga, menorma, norming. Dan tahap keempat adalah prestasi, iaitu performing. Dan seterusnya, telah menambah baik ke peringkat kelima, iaitu pada tahun 1977, iaitu menangguhkan ataupun agility. Teori takmin ini mempunyai kesan yang sangat besar pada beberapa bidang, iaitu termasuklah psikologi, pendidikan, perniagaan, termasuk pasukan korporat itu sendiri, iaitu seperti unit kenderaan, pasukan sukan dengan objektif untuk memahami dan menambah baik dinamik yang terdapat dalam jenis pasukan ini. Model Bruce takmin ini diperkenalkan pada tahun 1965 dengan 4 langkah yang asal, iaitu membantu, menyerbu, menorma dan prestasi. Dan seterusnya tahun 1997, beliau telah menambah baik langkah kelima, iaitu sebagai menangguhkan. Perluasan model beliau ini berlaku pada tahun 1977. Peringkat ini memberikan penerangan tentang proses di mana organisasi akan dibubarkan atau akan berakhir. Takmin and Jensen 1977. Seterusnya, tahap-tahap yang diterangkan oleh takmin telah dikritik oleh beberapa ahli akademik kerana terlalu mudah dan gagal menangkap dengan secukupnya sifat dinamik kumpulan yang berbagai rupa dan cair. Pihak berkuasa juga tertentu berpendapat bahawa fasa takmin ini tidak mampu menggambarkan dengan tepat aspek tertentu operasi kumpulan. Gresik 1988. Walaupun begitu, teori pembentukan kumpulan takmin ini salah satu topik amat berpotensi yang mungkin menjadi tumpuan kajian pada masa depan ialah kesan sains kumpulan terhadap dinamik kumpulan. Sebagai contohnya, Latany and Gully 1970, mereka mendapati bahawa kumpulan yang lebih kecil mempunyai kecenderungan untuk menjadi lebih padu dan mempunyai komunikasi yang lebih baik. Tetapi kumpulan yang lebih besar mungkin lebih cenderung untuk mengalami gangguan komunikasi serta beban sosial akibat peningkatan bilangan orang dalam setiap kumpulan itu. Walaupun begitu, fasa pembangunan kumpulan takmin ini hanyalah satu model pembangunan kumpulan, dan ada juga teori model yang lain. Sebagai contoh, model proses pembangunan kumpulan Whelan 1994 memberi penekanan kepada kepentingan tugas dan proses interpersonal dalam perjalanan pertumbuhan kumpulan. Richard Peirce and Postmas 1995 telah menumbuhkan model yang dipanggil model pengenalan sosial kesan diindividuasi ataupun SIDE, yang memberi tumpuan kepada peranan yang dimainkan oleh identiti kumpulan dan persekitaran sosial dalam menentukan dinamik kumpulan. Baik, berikut adalah komponen-komponen utama teori ataupun model pembentukan takmin. Yang pertama ialah membentuk, forming. Pada fasa ini, ahli-ahli organisasi masih belum mengenali antara satu sama lain dan membina hubungan. Oleh itu, pada peringkat ini, pembentukan ditandai dengan suasana yang tidak menentu dan sangat berhati-hati. Pada ketika ini, individu dalam setiap kumpulan mungkin keberatan untuk bersuara atau mengemukakan fikiran mereka, kerana perhatian utama mereka mungkin pada menentukan kedudukan mereka dalam kumpulan sejauh mana mereka sesuai dengan ahli-ahli yang lain. Pada peringkat kedua, iaitu menyerbu ataupun storming,
Apabila ahli sebuah kumpulan mula berdepan antara satu sama lain dan menumbuhkan agenda mereka sendiri, peringkat ini mungkin mencabar dan memberi tekanan, tetapi ia juga penting untuk pertemuan kumpulan kerana ia membolehkan perbincangan bebas dalam penyelesaian sesuatu isu. Seterusnya, peringkat ketiga adalah menorma atau penoming. Pada peringkat ini, ahli kumpulan akan berusaha untuk mewujudkan norma dan jangkaan untuk sesuatu kelakuan serta menangani sebarang pertikaian yang timbul. Wujud peningkatan perpaduan dan sokongan. Tahap ini terdapat rasa kepercayaan dan komitmen yang lebih tinggi di kalangan ahlinya, dan kumpulan itu telah menjadi lebih bersatu dan menyokong antara satu sama lain. Dan seterusnya adalah fasa prestasi, iaitu performing. Pada peringkat berfungsi dicirikan oleh operasi yang berjaya dan pencapaian objektif yang ditetapkan, kerana kumpulan kini dapat beroperasi bersama dengan cara yang cekap dan berkesan. Pada ketika ini, ahli kumpulan dapat mengurus perselisihan pendapat dan hujah dengan cara yang membolehkan kumpulan secara keseluruhannya menjadi produktif dan berjaya mencapai matlamatnya. Sekiranya setiap ahli kumpulan dapat melalui fasa ini, barulah setiap kumpulan itu akan lebih berkesan dan produktif. Baik, terima kasih. Seterusnya saya akan menyerahkan pembincangan ini kepada Mohana Wani bagi menerangkan berkaitan dengan kekuatan dan kelebihan teori takmin. Saya Mohana Wani, anak perempuan Cangka, nombor matrik 259968, dan saya akan membentangkan selebihnya. Seterusnya adalah pengaplikasian teori atau model dalam konteks pengurusan. Teori pertemuan takman telah digunakan secara meluas dalam pelbagai konteks demi memahami dan meningkatkan prestasi kumpulan. Dalam dunia perniagaan, pasukan sering berkumpul untuk mengerjakan projek tertentu atau mencapai objektif tertentu. Untuk membolehkan pasukan ini berjaya dan mencapai kemajuan ke arah matlamat mereka, adalah penting bahawa mereka cekap dan berkesan. Teori takman mungkin berguna untuk menentukan fasa pertumbuhan dilalui oleh pasukan serta kaedah yang boleh digunakan untuk membantu pasukan semasa melalui peringkat tertentu. Peringkat-peringkatnya adalah: peringkat pertama, semasa peringkat membentuk, ketua pasukan boleh menggunakan acara dan aktiviti untuk membantu ahli pasukan berkenalan satu sama lain dan membina hubungan yang baik. Contoh aktiviti pemecah ais, latihan membina pasukan. Ini boleh membantu untuk mewujudkan persekitaran yang ceria dan mesra, dan juga boleh menyediakan asas untuk kerjasama yang lebih cekap pada masa hadapan. Kedua, semasa peringkat menjeru, ketua pasukan boleh membantu pasukan mereka merundingkan pertikaian dan perbezaan dengan menggunakan strategi komunikasi terbuka dan kemahiran penyelesaian konflik. Ini akan membolehkan pasukan menemui penyelesaian kepada isu dengan lebih cepat. Ini mungkin membantu dalam mengelakkan pertengkaran daripada meningkat yang boleh memudaratkan prestasi pasukan. Ketiga, peringkat norma. Ketua pasukan boleh membantu kumpulan dalam mewujudkan norma dan jangkaan untuk kelakuan serta membina perpaduan dan sokongan di kalangan ahli pasukan. Ini mungkin memerlukan penglibatan dalam aktiviti seperti yang ditujukan untuk membantu pasukan dan menjalankan mesyuarat penetapan matlamat. Selain daripada bidang perniagaan, teori takmin telah dilaksanakan dalam konteks seperti yang terdapat dalam ketenteraan, institut pendidikan dan organisasi olahraga. Dalam situasi seperti ini, ketua kumpulan dan ahli boleh menggunakan teori takman sebagai panduan untuk lebih memahami fasa pertumbuhan yang sedang dilalui oleh pasukan mereka dan untuk menentukan taktik untuk meningkatkan prestasi pasukan mereka. Secara amnya, teori kumpulan takman menawarkan rangka kerja yang berguna untuk memahami proses di mana kumpulan berasal dan berkembang mengikut peredaran masa. Di samping aplikasinya dalam pembangunan pasukan, teori pembangunan kumpulan takman telah digunakan dalam pelbagai konteks untuk mengkaji dan meningkatkan proses dan hasil yang berkaitan dengan kumpulan serta untuk lebih memahami dinamik kumpulan.
Menurut Yalom 1995, teori takman juga boleh digunakan untuk mengenal pasti teknik yang boleh digunakan untuk membantu kumpulan melalui peringkat-peringkat tersebut. Menurut Jarrett 2014 pula, idea yang dibentangkan dalam teori takman juga telah digunakan dalam konteks pendidikan seperti dewan kuliah dan kumpulan pelajar. Dalam parameter ini, teori takman boleh digunakan untuk memahami dan membuat penambahbaikan kepada dinamik kumpulan serta memupuk kerjasama dan kerja pasukan pelajar. Hepworth, Rooney dan Larson 2014 pula mengatakan bahawa teori takman telah digunakan untuk mengkaji dan meningkatkan proses kerja kumpulan dalam pelbagai konteks termasuk kumpulan komuniti, agensi perkhidmatan sosial dan kemudahan rawatan kediaman yang kesemuanya termasuk dalam bidang profesion kerja sosial. Secara ringkasnya, teori pertumbuhan kumpulan takman boleh digunakan untuk pelbagai konteks di luar daripada penumbuhan pasukan dalam perniagaan. Ia telah digunakan dalam domain psikologi, pendidikan dan kerja sosial dengan matlamat untuk memahami dan meningkatkan proses dan akibat kerja kumpulan. Kelebihan atau kekuatan teori atau model. Pertama, teori takman menawarkan rangka kerja yang mudah dan merangkumi semua untuk proses di mana kumpulan berasal dan matang. Teori ini juga membantu ketua kumpulan dan ahli menjangka dan menangani halangan yang sering dihadapi oleh kumpulan. Kedua, teori ini juga mengakui kepentingan perbezaan dan pertikaian dalam proses pertumbuhan kumpulan. Konflik mungkin dalam banyak keadaan mengganggu dan bahkan memudaratkan fungsi sesebuah kumpulan. Namun begitu, menurut pandangan takman, perselisihan pendapat mungkin juga mempunyai tujuan yang berfaedah dengan memberi peluang kepada ahli kumpulan untuk menerangkan perbezaan mereka, bercakap dengan lebih bebas dan mencari penyelesaian kepada isu. Disebabkan kesedaran ini, terdapat peralihan ke arah memberi penekanan yang lebih besar terhadap kepentingan kemahiran penyelesaian konflik yang baik dalam proses membentuk pasukan dan bekerja dalam kumpulan. Ketiga, teori ini juga memberi penekanan kepada peranan ketua atau fasilitator dalam membimbing dan menyokong kumpulan semasa ia berkembang melalui banyak fasa pembangunan kumpulan. Teori takman memberi nasihat kepada ketua kumpulan tentang cara membantu kumpulan melalui fasa membentuk, menyerbu, menorma dan melaksanakan dengan mengiktiraf kepentingan peranan pemimpin dalam mewujudkan dinamik kumpulan. Pengiktirafan ini membolehkan teori menyediakan panduan ini. Keempat, teori ini juga membantu ketua dan ahli kumpulan untuk menjadi lebih sedar diri dan bertimbang rasa tentang cara kumpulan berfungsi. Secara umumnya, teori takman memberi banyak faedah kepada ketua dan ahli kumpulan yang ingin memahami dan meningkatkan dinamik kumpulan mereka serta prestasi mereka. Teori takman telah ditunjukkan sebagai alat yang berguna untuk meningkatkan kecekapan kumpulan kerana ia menawarkan rangka kerja untuk memahami pembangunan kumpulan yang baik secara langsung dan menyeluruh, mengakui peranan yang dimainkan oleh konflik dan perbezaan, memberi penekanan kepada kepentingan peranan pemimpin dan membolehkan fleksibiliti dan kebolehsuaian. Kelemahan teori atau model. Pertama, model ini terlalu mudah dan tidak mencerminkan sepenuhnya kerumitan dan watak dinamik kumpulan. Ini adalah salah satu kelemahan yang mungkin berkaitan dengan teori. Adalah berguna untuk memahami corak asas pertumbuhan kumpulan menggunakan fasa pembentukan, penyerbuan, penyusunan dan prestasi takman. Namun begitu, ada kemungkinan peringkat ini tidak mewakili sepenuhnya pengalaman tertentu setiap kumpulan. Sebagai contoh, beberapa kajian telah mendedahkan bahawa fasa takman mungkin tidak selalunya berurutan tetapi boleh bertindih antara satu sama lain atau berlaku dalam urutan yang berbeza untuk populasi lain.
Sarjana lain pula telah menegaskan bahawa fasa takman mungkin tidak cukup menjelaskan kesan unsur-unsur luaran seperti persekitaran kumpulan berada dalam atau konteks organisasi secara keseluruhan terhadap evolusi kumpulan. Kedua, teori ini mungkin tidak menangani fungsi variasi individu dalam pembentukan kumpulan dengan cara yang boleh diterima. Ini adalah satu lagi kelemahan yang berpotensi walaupun teori takman mengakui kepentingan perselisihan pendapat dan pertikaian dalam proses pembentukan kumpulan. Ia tidak mengambil kira cara di mana perbezaan individu seperti perbezaan personaliti atau gaya kognitif boleh mempengaruhi dinamik sesuatu kumpulan. Ketiga, teori ini mungkin memberi penekanan yang berlebihan kepada peranan ketua atau fasilitator dalam menentukan dinamik kumpulan. Walaupun penting bagi pemimpin untuk menawarkan sokongan dan arahan kepada kumpulan, ada kemungkinan elemen lain seperti saiz kumpulan dan kepelbagaiannya juga mempunyai peranan yang besar dalam menentukan bagaimana kumpulan itu akan maju. Keempat, teori ini tidak menangani sepenuhnya peranan kuasa dalam evolusi kumpulan. Walaupun teori tak mengakui kepentingan perselisihan pendapat dan perebutan kuasa semasa peringkat ribut, ia tidak mengambil kira bagaimana perbezaan kuasa dalam kumpulan boleh menjejaskan dinamik dan prestasi kumpulan. Adalah penting untuk mengetahui had teori pembentukan kumpulan takman dan mengambil kira aspek lain yang mungkin memainkan peranan dalam proses pertumbuhan kumpulan. Walaupun pada hakikatnya teori itu secara keseluruhannya bermanfaat dan berpengaruh. Akhir sekali, kesimpulan teori. Teori pembangunan takman adalah rangka kerja yang berharga untuk memahami bagaimana kumpulan terbentuk dan berkembang dari masa ke semasa. Teori ini telah digunakan secara meluas dalam pelbagai tetapan untuk meningkatkan prestasi kumpulan dan telah memberi impak yang ketara dalam bidang pembinaan pasukan. Walaupun kritikan daripada penyelidik lain muncul, teori takman kekal sebagai model pembangunan kumpulan yang berpengaruh dan dipetik secara meluas. Terima kasih.